Allah hidupkan kita pada saat ini bukan kehendak kita, tetapi adalah kehendak Allah. Allah rezekikan kepada kita hidup hari ini adalah satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kadang manusia itu dia lupa bahawasanya hidup yang Allah berikan kepada ia rasa sebab ia hendak hidup. Inilah rahsia daripada tarikh kematian itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu iktibar yang besar. Allah masih lagi memberikan kita peluang dengan Allah mengkurniakan kepada kita nikmat hidup, agar kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dapat memulakan kehidupan yang semula, iaitu dengan kehidupan yang baik. Kerana umur kita sebelum ini kita telah guna pakai pada perkara yang tidak diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah masih lagi memberikan kita ruang dan peluang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, lebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada sekalian pegawai tadbir Surah Ar-Rahmah ke-8 kerana sudi menjemput saya lagi di surau ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai satu silah hubungan kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah. Salah satunya adalah mereka yang bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Jadi mudah-mudahan hubungan silah ini menjadikan asbab kita dimasukkan oleh Allah dalam 7 golongan tersebut, yang mana saat itu yauma la zilla illa zillu, tidak ada satu naungan pun melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah diberikan kepada saya tajuk pada malam ini tentang haji dan korban. 2 perkara ini, tuan-tuan, adalah perkara yang bersangkut paut. Korban, haji, dan perkara yang bersangkut paut dengan manasikul hajj. Apabila kita melihat dengan ayat Allah dalam surah Saffat, apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya inni araka fil manam, wahai anakku, aku mimpi, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Nabi Allah Ismail, anni azbahuka, aku sembelih kamu. Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ismail, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa yang dijawab oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam? Qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, perbuatlah seperti mana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang seterusnya, Nabi Allah Ismail bermohon kepada Allah, mudah-mudahan aku menjadi dalam golongan orang yang sabar, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apabila kita melihat tentang perkara ini,
Yaitu peristiwa Adhiyah ini ia terjadi dengan 3 insan, Siti Hajar, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Saya pada malam ini saya tak menceritakan tentang peristiwa itu kerana tuan-tuan dah tahu setiap tahun. Apa yang saya nak bincangkan dengan tuan-tuan iaitu perkataan yang disebut oleh Nabi Allah Ismail dalam Al-Quran, if'al ma tu'mar. Perbuatlah wahai ayahku perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Maksud yakni ketaatan. Boleh tak kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara? Bukan sekadar kita taat daripada sudut salat, ibadah, salat, puasa, zakat dan haji. Boleh tak kita taat daripada sudut munakahah, muamalah, jinayah dan semua perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang salat ini dia tak masuk neraka langsung? Orang yang dah puasa, dah zakat, dah pergi haji, dia terlepas daripada neraka Allah. Dan kita kena ingat apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, if'al ma tu'mar, dia tak pernah meragu pun satu pun daripada perintah Allah. Sehingga kan dia terpaksa, bukan terpaksa, dia akur dengan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan ketika perintah Allah memerintahkan istrinya diletakkan di padang pasir yang tidak ada sumber kemudahan, Nabi Allah Ibrahim akur dengan perintah Allah. Siti Hajar diletakkan di satu padang pasir yang tidak ada sumber apa-apa, tak ada air, tak ada kemudahan. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, Siti Hajar panggil Nabi Ibrahim 3 kali, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim tak menoleh, tuan-tuan. Tetapi setelah Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah daripada Allah? Nabi Allah Ibrahim toleh. Lalu Nabi Allah Ibrahim berkata ya. Dan Nabi Allah Ibrahim terus meninggalkan Siti Hajar. Apabila kita lihat tentang ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syarat, mereka boleh akur dengan Allah. Kita tanya diri kita, selama Allah beri kita hidup ini 60 tahun, 70 tahun dan 80 tahun, apakah kita telah menuruti keseluruhan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Ada orang berkata, alhamdulillah Ustaz, saya tak tinggal salah. Saya tak tinggal puasa Senin Khamis, alhamdulillah. Puasa 6 Syawal saya buat. Zakat saya keluarkan, zakat fitrah saya buat. Apakah itu saja perintah daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah zahir syariat itu hanya berbentuk zahir? Syariat itu tidak datang berbentuk batiniah. Bagaimana dengan sombong? Bagaimana dengan hasad? Bagaimana dengan dengki? Bagaimana dengan putus silaturahim? Bagaimana dengan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah dalam masalah batiniah? Apakah kita telah meninggalkan perkara tersebut? Dalam masalah kita membuka aib orang lain, menceritakan tentang keburukan orang lain, apakah kita telah meninggalkan perkara tersebut? Apakah perkara-perkara itu diradai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun kita masih lagi menjadi hamba yang gagal? Kita salat, tetapi salat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa 6, tapi puasa 6 kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita zakat, dan zakat kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haji, haji kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita terlupa tentang penyakit batiniah ini. Sebab itu apabila kita lihat apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS, perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS,
Kita lihat tuan-tuan, jangan terus melihat kepada adhiyah. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim boleh akur dengan Allah, sehingga kan itulah anaknya yang tunggal, satu-satu anaknya. Tak ada anak lain tuan-tuan pada masa itu. Itulah satu-satu anaknya. Dan anak yang satu-satu itu diperintah oleh Allah untuk disembelih. Dan anak yang satu itu juga akur dengan Allah, if'al ma tu'mar. Kenapa tuan-tuan? Lihat perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Peringkat awal Nabi Allah Ibrahim mengenal Allah. Bagaimana ia melihat akan matahari, bulan, bintang dan sebagainya, sehingga turunlah wahyu menyatakan yang mencipta seluruh alam ini adalah Tuhanmu wahai Ibrahim AS. Setelah Nabi Allah Ibrahim mengenal Allah, apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS? Nabi Allah Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di sisinya. Ketika itu yang membuat berhala yang terbesar adalah daripada ayahnya. Bagaimana ia benar-benar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ia benar-benar mengenal Allah setelah ia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dia kenal siapa dia dan siapa Allah. Dia boleh patuh dengan Allah kerana Tuhan dia, yakni Tuhan kita semua, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala, takkan zalim dengan hamba-Nya. Dia yakin ketika perintah sembelihan yang berlaku ke atas Nabi Allah Ismail AS adalah ujian yang besar terhadapnya. Kenapa tuan-tuan? Apakah Nabi Allah Ibrahim AS mencintai Nabi Allah Ismail daripada yang mengkurniakan Nabi Allah Ismail AS? Ketika itu, aku perintahkan engkau sembelih anak engkau. Adakah engkau nak menturuti perintah daripada Allah? Engkau lebih mencintai Allah ataupun engkau mencintai anakmu yang telah aku anugerahkan kata Allah. Ini tuan-tuan, bukan senang. Sebab itu tuan-tuan, ketika hati kita tak selesai, hati kita tidak selesai, ketika itulah kita rasa kita yang terbaik. Kita dah semayang banyak, kita dah sedekah banyak, rupanya apa yang kita buat semuanya dihapuskan oleh Allah. Sampai sekarang kita tak berhenti, kata orang tuan-tuan, sampai sekarang kita tak berhenti memutuskan silaturahim. Walhal orang yang memutuskan silaturahim lebih daripada 3 hari, terangkat rahmatnya dan dalam kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rasa kita ego, kita rasa kita mampu melawan Allah dengan kita melanggar perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sombong dengan diri kita. Kita rasa kita ada umur, kita ada harta, kita ada pangkat dan sebagainya. Dan kita lupa siapakah yang mengkurniakan seluruh perkara ini. Apa yang kita ada sekarang bukan hak kita sebenarnya, adalah kurnia daripada Allah. Dan Allah boleh tarik pada bila-bila masa yang Dia suka dan Dia kehendaki. Kerana kita adalah hamba Allah. Sebab itu setiap malam, setiap salat, kita mengakui di hadapan Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Sebab itu tuan-tuan, dalam perkara ini semua, Nabi SAW bermohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma, ya Allah, a'inni. 3 perkara ni Nabi minta tolong tuan-tuan. Ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk sentiasa ingatnya, supaya kita ni ingat Allah. Jangan kita lupa siapa yang mentadbir kita, siapa yang memegang umur kita, siapa yang memberikan kita kebaikan,
Siapa yang memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan kejahatan? Dia. Kita kata kita tahu. Pasti ke orang yang tahu boleh buat baik? Pasti ke orang yang tahu boleh meninggalkan kejahatan? Kita kata kita hebat. Pastikah orang yang hebat dia boleh berbuat kebaikan? Pastikah orang yang hebat dia boleh meninggalkan kejahatan? Kenapa sampai sekarang kita masih tidak mampu meninggalkan kejahatan batiniah? Tuan-tuan, kalau sakit zahir semua orang kesian. Kita kencing manis, sakit jantung, semua orang kesian. Tapi bila batin kita sakit, tak ada siapa kesian. Tak ada siapa cadangkan doktor. Tak ada siapa cadangkan ubat. Tak ada siapa cadangkan hospital mana. Tak ada siapa cadangkan. Dan mereka biarkan kita dalam kesakitan tahun demi tahun, tahun demi tahun. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apabila kita tidak mahu meminta pertolongan daripada Allah dalam perkara untuk kita menjadikan diri kita ini orang yang sanggup berkorban pada jalan Allah. Tuan-tuan, korban ini sebenarnya besar. Orang yang nak masuk syurga Allah, dia perlukan pengorbanan. Orang yang nak masuk syurga Allah, dia perlu korbankan perkara yang hawa nafsunya suka, dia kena korbankan demi kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, syurga ni percuma tapi susah. Neraka dia kena bayar tapi senang. Syurga percuma tuan-tuan, tapi susah. Surau, datang masjid tak kena bayar. Tapi untuk melangkah masuk ke dalam masjid yang surau susah. Panggung wayang kena bayar. Tetapi untuk hadir ke panggung wayang cukup senang. Memang ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syurga itu jalan dia, Nabi kata susah, penuh dengan ranjau, tak cantik pun. Tetapi jalan ke neraka Allah dihiasi dengan perhiasan yang sungguh cantik. Tapi benda yang percuma, yang tak payah keluar modal, benda itulah orang tak mampu buat dan orang tak boleh buat. Tak mampu buat, tak boleh buat. Yang kena bayar, orang beramai-ramai buat, orang suka buat, dan orang asyik berbuat kejahatan. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita tidak mampu berkorban di dalam dunia ini untuk akhirat, kita tak akan dapat akhirat tuan-tuan. Kita tak akan dapat akhirat. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut atas kita? Nabi kata apa? Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong dan riak, walaupun sebesar zarah. Nabi kata tidak akan sekali-kali. Cuba kita tengok dalam diri kita, apa kesombongan aku? Sebab itu tuan-tuan, tiap-tiap pagi Jumaat, tiap-tiap pagi Jumaat, sujud sejadah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim, ayat ujung, wa hum la yastakbirun. Allah ingatkan kita setiap minggu. Ini bukan cerita tuan-tuan fadilat sujud. Siapa sujud sejadah pagi ni, minggu ni diampun, minggu depan diampun, minggu lepas diampun. Yang ni fadilat. Tuan-tuan tengok apa ayat surah Sajadah daripada awal hingga akhir. Rakaat kedua Al-Insan. Apa yang Allah didik kita setiap minggu supaya kita jadi apa sebenarnya.
Dan ketika sujud, perkara ini setiap minggu tuan-tuan, bahawasanya orang yang beriman dengan ayat Allah, innama yu'minu bi ayatina alladhi idza dzukkiru biha, apabila diingatkan, diberi peringatan, mereka buat apa? Kharru sujada, mereka bersegera sujud dengan Allah. Maka ulama menyatakan sujud itu adalah ta'ah. Mereka akur dengan perintah Allah, mereka ikut dengan perintah Allah, mereka sentiasa akur sujada, wasabbahu bihamdi rabbihim, mereka memuji Allah. Tuan-tuan, mereka ni siapa? Allah jelaskan kepada kita, wahum la yastakbirun, mereka yang tak sombong dengan peringatan Allah, mereka yang tak sombong dengan peringatan Allah. Tuan-tuan, Allah tunjukkan kepada kita banyak perkara apa terjadi dengan iblis yang sombong dengan Allah. Asalnya sombong saja tuan-tuan, akhirnya kufur. Asalnya sombong saja, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Asalnya sombong. Orang kata sombong tak apa ustaz. Tuan-tuan, bila dia mula jadi besar, maka iblis kufur dengan Allah. Asalnya syirik khafi, ya. Sombong ni syirik khafi, riak ni syirik khafi. Ketika membesar sombongnya, dia mula kufur dengan Allah, dia ajak orang kufur dengan Allah, dia ajak orang keluar daripada Islam, dia ajak orang lari dari kebenaran. Asalnya sombong. Benda nampak macam tak ada apa-apa, sombong tak ada apa-apa. Ketika dia bagi peringatan, tak ada apa-apa. Ketika dengar akan peringatan, tak ada apa-apa. Tuan-tuan, kita rasa kita lebih hebat daripada Allah. Kita tak cakap, tapi kita buat macam tu. Sebab itulah, apabila dilihat tentang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk melaksanakan korban, untuk berkorban, untuk melaksanakan haji, tuan-tuan, mesti ada pertolongan Allah. Sebab itu seorang ulama ia menyatakan, ketika seseorang itu memakai ihram, dia berkata kepada muridnya, apakah kamu telah bersedia untuk menanggalkan seluruh perkara yang haram dalam dirimu ketika kamu menyarung pakaian ihram? Tuan-tuan, kalau kita lihat haram dalam ihram tak munasabah, tuan-tuan. Bila kita telah niat haji ataupun umrah, pakai saja ihram, haram di dalam ihram tak munasabah, tuan-tuan, berkait dengan manasikul haj. Cabut bulu, tuan-tuan, cabut pokok kayu, apa kaitannya dengan haji, tuan-tuan? Apa kaitannya sebenarnya? Jangan berkelahi. Apa kaitannya? Jangan tutup kepala. Apa kaitannya? Jangan pakai minyak wangi. Apa kaitannya dengan manasikul hajj? Tetapi bila kita lihat tentang ihram di dalam perkara yang haram di dalam ihram, Allah didik kita, adakah kamu boleh akur dan patuh dengan perintah Allah walaupun perkara itu tidak ada berkait dengan haji dan umrah. Allah didik peribadi kita menjadi orang yang baik. Hatta kan jangan cabut bulu-bulu yang ada pada tubuh. Kamu akur atau tidak? Jangan berkelahi, kamu akur atau tidak? Tetapi setelah kita menanggalkan kain ihram, kita mula melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak dapat jadi insan yang baik. Sebab itu ulama diberikan panduan kepada kita, tuan-tuan. Orang yang sanggup berkorban ini, kata ulama,
dia perlu ada beberapa perkara di dalam diri untuk ia mendapat sebagai seorang hamba yang diterima oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah, seperti mana 3 insan ini. Pengorbanan Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, kita sebut sampai sekarang dan tandanya ada. Hasil pengorbanan Siti Hajar sampai sekarang kita nikmati pengorbanannya, iaitu ma'u Zamzam. Tuan-tuan, kita besok mati siapa ingat kita? Anak kita tengok anak kita nombor 1 sampai nombor 7. Kita boleh harap tak anak kita akan tolong kita lepas kita dikebumikan di liang lahat? Atau mereka tak pedulikan kita? Mereka sibuk dengan harta yang kita tinggalkan. Tuan-tuan, Nabi Allah Ismail, hasil patuhnya dengan perintah Allah, Allah muliakan ia dengan Hijr Ismail, sehingga Nabi menyatakan kepada kita, siapa yang salat di dalam Hijr Ismail, menyamai ia telah salat di dalam Baitillahil Haram. Allahu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah muliakan sehingga hari ini di antara tempat yang mustajabah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di maqam Ibrahim. Tuan-tuan, apa pengorbanan kita? Kita tanya diri kita, apa pengorbanan aku dengan agama Allah yang aku boleh banggakan? Apa pengorbanan aku dengan agama Allah yang aku boleh banggakan? Seperti mana pengorbanan sahabat, seperti mana pengorbanannya tabi'in. Apa yang kita boleh, yang kita rasa kita boleh banggalah, aku berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang ulama sebut untuk kita dapat perkara ini yang diceritakan oleh Allah dan diceritakan oleh ulama? 1, maka kata ulama, bersihkan diri daripada dosa. Dosa zahir, dosa batin. Orang selalu lupa tentang dosa batin. Tuan-tuan, saya selalu cakap benda sama dalam kuliah saya. Kita rasa kita boleh duduk senang. Jangan, tuan-tuan. Kita hidup 70 tahun, agak-agak berapa orang yang kita telah umpat? Seorang atau 1000 orang atau 2000 orang? Tuan-tuan jangan jawab. Dan dosa itu tidak akan diampunkan sehinggalah orang itu memaafkan kita besok. Jika di dunia kita telah minta maaf, selesai. Jika kita tak minta maaf, di yaumul mahsyar kita akan tertangguh sehinggalah ia memaafkan kita. Bagaimana prosesnya? Kalau kita mengumpat orang lain, seluruh amal saleh kita berikan kepada orang yang kita umpat, dan kejahatan si fulan itu yang kita umpat diberikan kepada kita. Tuan-tuan, jika seorang, 1000 orang, 2000 orang, boleh tak kita masuk jannah Allah? Lalu kita pun kata rahmat Allah luas. Benar, tak salah, rahmat Allah luas. Tetapi pernahkah kita menyesal dengan apa yang kita buat? Pernah tak kita ini sesal sungguh dengan apa yang telah kita buat? Kedua, apabila kesalahan itu bersangkut paut dengan makhluk Allah, maka inilah di antara taubat yang ditangguhkan, kata ulama, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, selagi mana tuan yang kita zalim itu tidak memaafkan kita. Tuan-tuan, dosa zahir
memang kita lama dah tinggal. Kita tak tinggal salat, kita zakat, puasa, alhamdulillah, kita boleh semayang malam. Tapi pernah tak kita dengar orang yang semayang malam dimasukkan ke dalam neraka? Pernah tak kita dengar orang yang berjuang fi sabilillah, Nabi kata dia di dalam neraka? Pernah tak kita dengar orang alim, hadis yang Nabi sebut, dia terdahulu dicampakkan ke dalam neraka? Pernah tak kita dengar hadis tentang orang yang banyak amalannya dicampakkan ke dalam neraka? Siapa yang selamat ini? Kalau semua orang dalam neraka, siapa yang selamat? Sebab sekarang orang pakai logik akal. Sekarang orang pakai logik akal. Kalau semua orang dalam neraka, siapa yang selamat? Orang yang benar-benar yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, iaitu orang yang ada sifat khasyah di dalam hatinya, yakni takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang takwa inilah orang yang mempercayai dan beriman serta akur dengan ayat Allah. Dia bukan sekadar baca Quran. Tuan-tuan, kita baca Quran puluh tahun dah tuan-tuan, tapi kita penat. Kita baca-baca Quran, lepas itu kita bagi orang. Kita puasa Senin Khamis, kemudian kita bagi orang. Penat kita tuan-tuan. Cukup-cukuplah. Rahmat Allah ni luas. Satu hari orang bertanya dengan saya, Ustaz, saya pernah dengar cerita orang bertanya kepada Imam Syafi'i ketika umurnya hampir tua, 60 lebih, dan dia masih boleh berlompat. Mana dia sihat? Lalu orang bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kami nampak kamu sihat sangat. Apa kata Imam Syafi'i? Zaman muda aku tak buat maksiat, dia kata. Kita tanya kenapa umur tua aku sakit. Kita saja tahu tentang perjalanan hidup kita. Dan kenapa Allah bagi kita sakit? Sebab kita lupa nak istighfar. Maka rahmatnya Allah dan sayangnya Allah kepada kita, pada orang yang malas nak mengucapkan istighfar, lalu dikurniakan sakit atasnya dan diampunkan dosanya. Kata Nabi SAW, orang yang sakit itu sehari 100 dan diberikan rahmatnya sehari 100. Sebab kita tuan-tuan lupa nak istighfar, malas nak istighfar. Sebabnya kita rasa kita tak ada dosa. Itulah hebatnya kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, InsyaAllah dalam 10 minit saya berhenti tuan-tuan sebelum pukul 9. Yang kedua, kata ulama, mujahadatun nafs. Untuk dapat apa yang telah dikurniakan kepada orang yang terdahulu, kita kena mujahadah tuan-tuan. Jika kita tidak mujahadah, kita tak akan dapat. Mereka dulu mujahadah. Nabi-Nabi Allah berikan mereka ujian demi ujian. Kita tuan-tuan nak masuk syurga dengan senang-senang tak payah kena uji. Duduk-duduk, relax-relax, kemudian ada masa pergi umrah, kemudian kalau tak nak pergi umrah, kita pergi tengok anak-anak kita dekat overseas. Mudahnya kita nak masuk syurga tuan-tuan. Kalau begitulah mudahnya kita nak masuk syurga, jalannya terlalu mudah, maka sahabat dulu dah senang lenang tuan-tuan. Mudahnya, kalau begitulah mudahnya. Sebab itu tuan-tuan, saya bercakap, kenapa saya bercakap perkara ni? Kita bukan duduk zaman ujung, kita dah bukan duduk zaman awal, kita duduk zaman ujung-ujung zaman tuan-tuan. Apa yang berlaku sekarang dah disebut oleh Nabi. Saya bukan menceritakan tentang isu, tetapi isu yang berlaku apa berkait yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.
Apa yang nak kita ambil? Zaman ini Masya Allah barang mula naik. Nabi dah sebut. Apa yang berlaku tuan-tuan zaman sekarang? Berlaku dan terus berlaku, berlaku dan terus berlaku. Apa yang tak ada, yang Nabi sebut dan tak ada? Cuma kita sedang menunggu akan alamat kiamat yang besar. Bila tuan-tuan matahari terbit sebelah barat, tak ada siapa pun tahu. Tapi kalau kita melihat kajian daripada pakar bintang, mereka mengatakan matahari mula beransur-ansur bergerak ke arah selatan. Ini kajian dia. Saya bukan pakar bintang tuan-tuan. Mereka kaji, mereka kata matahari mula bergerak perlahan-lahan ke arah selatan. Tuan-tuan, dengan apa yang kita buat, kesibukan yang kita buat, kelalaian yang kita buat, tiba-tiba sampai satu saat yang Allah nyatakan apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir terbitnya matahari sebelah barat, pada masa itu tidak ada peluang taubat kerana pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk mendapat perkara yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka-mereka yang Allah telah kurniakan kepada mereka, para anbiya, orang salihin, apa kata ulama, iaitu perlulah adanya sifat tafakur, berfikir tuan-tuan. Apa yang perlu saya fikir? Fikir tentang diri kita. Yang pertama, Allah dah bagi aku hidup berapa puluh tahun dan apa yang aku buat. Kena fikir, aku dah buat apa ni? Aku dah buat apa? Umur aku dah buat apa? Masa lapang aku dah buat apa? Berapa banyak kebaikan yang aku dah buat? Jahat-jahat diri aku ni aku dah tinggalkan belum? Tuan-tuan, mau tak mau mati, suka tak suka mati, redha tak redha mati. Cumanya, macam mana aku mati dan besok aku dah mati, aku macam mana? Tak ada siapa tahu. Saya tak tahu lepas saya mati, saya tak tahu saya macam mana. Begitu juga tuan-tuan, bila kita dah ada dalam yang lahat, tak ada siapa yang tahu nasib kita kat sana. Tetapi jika kita berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat kesenangan di sana, maka masa hidup ni lah peluang kita. Jangan kita sia-siakan, sebab mati tak menunggu kita berubah. Mati tak menunggu ketaatan. Mati tak tunggu kita bertaubat. Tetapi kita bertaubat untuk mati. Kita buat amal saleh untuk mati. Dan semuanya kita buat untuk mati. Kita nak cakap kita orang hebat tuan-tuan, malu kita. Semayang sunat rawatib pun kita tak mampu nak cukupkan. Kita nak kata kita hebat apa tuan-tuan? Qabliyah, Ba'diyah ni pun kita tak mampu nak cukupkan. Kita nak cakap kita orang hebat. Jangan kita tengok tentang perintah-perintah yang lain. Qabliyah, Ba'diyah pun kita tak mampu nak cukup. Jika semayang malam mungkin susah, sebab kita nak bangun pukul 3, pukul 4. Tapi Qabliyah dan Ba'diyah ni pun tak mampu tuan-tuan. Lepas semayang maghrib, semayang sunat maghrib pun kita tak mampu nak buat. Lepas semayang isyak, semayang sunat isyak pun kita tak mampu nak buat. Sebelum semayang subuh, semayang sunat subuh pun kita tak mampu nak buat. Macam mana yang kita kata orang hebat? Kita dah semayang, tetapi rawatib itu pun kita tak mampu nak cukupkan. Bagaimana yang kita boleh tepuk dada kita, aku ahlul jannah, aku ahlul jannah, aku ahlul jannah? Fikir tentang diri. Kedua, fikir tentang dunia yang banyak tipu kita. Selama ni
kita lupa tentang akhirat adalah hala tuju dan tempat kita yang sebenar. Tapi banyak ruang akal kita memikirkan tentang kehidupan dunia ni, dan tak habis-habis. Dan kita bergaduh pun pasal dunia, tuan-tuan. Kita berkelahi pun pasal dunia, bukan pasal akhirat. Apabila tentang akhirat ini banyak orang lupa. Dulu masa kita semayang jarak-jarak, semua orang bising, tak ikut sunnah dan sebagainya. Ni dah rapat. Siapakah di antara kita yang pernah sujud syukur kerana dikurniakan merapat saf? Ataupun kita terlupa? Rapat ke, jarak ke, alah dah, kita nak jarak-jarak, nak rapat-rapat, itu bukan kehendak Allah. Kita tak mampu nak sujud syukur dengan Allah setelah Allah kembalikan rapat saf kepada kita. Kita tak mampu, tuan-tuan. Bukan susah pun nak sujud syukur, benda memang senang, tetapi kita dilupakan oleh Allah sebab kita rasa semua ni aku boleh buat. Tuan-tuan, beginikah sifat ahli syurga Allah? Apa yang perlu kita tafakurkan, iaitu tentang akhirat itu sendiri. Bagaimanakah kehidupan kita di sana dan apa yang pernah aku buat, dan boleh tak aku selesai di sana? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Hampir pukul 9. Cumanya di akhir kalam saya tinggalkan satu perkara. Saya cuma boleh tinggalkanlah, tuan-tuan, iaitu apa yang Nabi sebut dan Nabi tinggalkan kepada kita. Siapa yang beramal dengan ayat surah Al-Hash, Al-Hasri, ayat 24. Kalau saya silap ayatnya, tolong tegur. Ayat 24 surah Al-Hash, Hashin Ra. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nabi kata siapa yang membacanya pada hari itu, jika dia mati, dikurniakan akan mati sebagai seorang yang mati syahid. Tuan-tuan, kita ni jahat, dan Nabi bagi ruang kepada kita terlalu banyak. Kalaulah kita tak rebut ruang ni, bermakna kita memang dalam golongan hamba yang rugi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya lihat perkara ini sendiri, orang yang beramal dengan surah Al-Hasri ini, tuan-tuan, itu almarhum orang tua saya, almarhum Ustaz Razia Hasbullah. Memang dia baca lepas maghrib 3 kali dan lepas subuh 3 kali, dan Allah kurniakan kepada dia mati pada malam Jumaat. Kita tak dapat syahid dunia akhirat, kurang-kurang kita dapat syahid dunia jadilah lepas seksa kubur. Ataupun kita tak nak langsung, walaupun ada kurniaan dan ada janji daripada Rasulullah SAW. Kita bukan orang baik pun, dan kebaikan yang kita buat ini, kalau kita lihat diri kita belum layak untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejahatan yang masih kita buat. Jahat hati kita. Sebab itu, Masya Allah, walaupun kita belajar ilmu tauhid, kita tak dapat mentauhidkan Allah. Kita belajar ilmu fiqh, kita tak boleh mengikut syariat Allah. Kita belajar ilmu tasawuf, kita tak dapat membersihkan diri kita. Kenapa ya? Kenapa semakin aku belajar, semakin aku tak boleh hampir dengan Allah, hampir dengan Allah dan dekat dengan Allah, cuma jadi halwa telinga. Ingat tuan-tuan, ada hadis Nabi, Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Ilmu ni boleh jadi penolong dan syafaat kita besok di yaumul akhirah, dan dia juga boleh menjadi laknat atas kita, kata Nabi SAW. Nabi letakkan, Nabi nyatakan kepada kita tentang Al-Quran. Al-Quran ini boleh jadi syafaat dan juga
boleh jadi templak atas kita, melaknat atas kita besok di yaumul akhir. Sebab itulah Allah nyatakan kepada kita tentang ayat Al-Quran, masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari hamilu asfara. Orang yang ilmunya banyak tapi dia tak mau beramal dengan ilmu, maka Allah letakkan golongan ini seperti mana himar, yakni keldai, mengaji hari-hari mengaji tapi tak boleh jadi orang baik. Kenapa? Tanyalah diri kita sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, saya mohon tuan-tuan dan sekalian jamaah daripada surah Ar-Rahmah ini, section 8, yang lama mengenali saya dan juga mengenali almarhum, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Mungkin sebahagian tuan-tuan tidak mengetahui, belum ada maklumat, yang mana alhamdulillah Darul Atiq sekarang telah buka satu lagi madrasah di Kuala Terengganu atas permintaan jamaah Kuala Terengganu. Alhamdulillah, tanah tersebut telah pun saya terima baru lagi lebih kurang dalam 6 bulan, dan proses grant tukar nama semua selesai. Dan alhamdulillah sekarang tengah proses pembinaan, iaitu kami telah membina surau. Surau itu seluas 10,000 kaki persegi, dan keluasan surau itu sebenarnya bukan untuk kegunaan madrasah sahaja, dan kami buka untuk orang awam yang musafir untuk gunakan surau kami untuk semua keperluan mandi dan sebagainya. Dan insyaAllah tuan-tuan tolong doakan, proses pembinaan surau itu sekarang hampir 60%. Apa yang saya telah tengok pada 2 minggu lepas, saya baru balik daripada Kuala Terengganu, melihat sendiri proses pengembangan pembinaan. Alhamdulillah 60% telah siap dibina. Tuan-tuan tolong doa. Saya minta doa semua orang, iaitu kalau tuan-tuan balik kampung, mana tahu ada jamaah daripada Kuala Terengganu yang tinggal di sini, balik kampung singgah madrasah kami. Singgah madrasah iaitu di Kampung Gemuruh, Mukim Mani, Mukim Kuala Nerus. Kalau tuan-tuan keluar daripada LPT 2, maka keluar terfilat itu, kalau ke kanan ke Bandar Terengganu, tuan-tuan ambil kiri. Kirinya cukup mudah, tuan-tuan akan jumpa Petron, dan sebelah Petron itu madrasah kami. Madrasah itu betul-betul tepi jalan. Tuan-tuan lalu saja, tuan-tuan nak nampak pembinaan surau. Tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan datang, bukan saya minta duit tuan-tuan, jangan risau, saya nak minta doa. Tuan-tuan masuk madrasah, tuan-tuan angkat tangan, ya Allah, jika apa yang orang ni buat betul pada engkau, bantu dia dan tolong dia dan tolong madrasah. Jadi itu permintaan saya. Dan begitu juga tuan-tuan tolong doakan ketiga madrasah kami, madrasah yang asal yang diasaskan oleh almarhum, iaitu Darul Atiq Kampung Melayu Rasa, Selangor. Madrasah yang saya asaskan, Radatul Ulum Kampung Lurening, Batangkali, Selangor. Dan madrasah kita yang baru, iaitu madrasah Darul Atiq Dakwah Center, di Kuala Terengganu, Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu. Tolong doakan, mudah-mudahan Allah makbulkan hajat kami pada hujung tahun hadapan, maka seluruh pembinaan itu dapat disiapkan, dan pada tahun 2024 kami dapat beroperasi insya-Allah. Dan ini daripada saya. Kalau orang tanya saya, Ustaz ada buka lot wakaf? Tak ada. Ustaz ada buat tabung sumbangan? Tak ada. Semua tak ada. Dan saya minta doa, dan terus saya minta doa, sebab zaman ini zaman fitnah. Bila bercakap tentang madrasah, orang akan terus tembak, nanti Ustaz akan buat kutipan, dan ini satu ketakutan pada seluruh umat sekarang. Orang jadi takut. Jadi sejak daripada masyarakat mula takut,
dan saya berhenti untuk membuat kutipan. Hampir dah lama tuan-tuan, dah hampir dekat 3 tahun kami tak buat apa-apa kutipan untuk madrasah. Tapi alhamdulillah, Allah maaf, Allah bersama kami dan Rasul bersama kami. Saya cuma minta doa tuan-tuan, doa dan terus berdoa agar Allah sentiasa merahmati kami dan memberkati apa yang kami buat. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan umur kami ini satu rahmah atas kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika mana Kau panjangkan umur kami dan saat itu telah Kau zahirkan akan zaman fitnah ini, ya Allah, yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW akan munculnya Dajjal, maka kuatkan iman kami, ya Allah. Pelihara kami daripada fitnah Dajjal itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan isteri dan anak-anak kami keseluruhannya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika ada amal saleh kami yang kami buat, peliharalah, ya Allah, dan terimalah amal saleh kami, ya Allah. Jika mana ada kejahatan yang masih kami buat, ya Allah, maka tolonglah kami agar kami tinggalkan kejahatan dan maksiat itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang baik. Ya Allah, jadikan isteri dan anak-anak kami orang baik. Ya Allah, jadikanlah sekalian adik-beradik kami orang baik. Ya Allah, sehinggakan dengan apa yang kami buat, kami dapat mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kurniakan atas kami semua husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami semua husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.